Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana lil 'ilm washrah sudurana lil 'ilm wafsah lisanana lil hifz warzuqna li 'amalihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita ya, berkaitan dengan ibadah dan panduan bersuci orang sakit. Kita dah selesai panduan bersuci pada awalnya, bagaimana nak menyucikan pesakit-pesakit yang tak mampu untuk sucikan diri sendiri ya, untuk istinja dan sebagainya. Kemudian kita dah masuk dah bab untuk mengangkat hadas kecil, ambil wuduk bagi pesakit-pesakit yang tak mampu nak ambil wuduk, bagaimana kita nak buat, kita pun dah siap dah yang tu. Kemudian hari ni kita akan pindah, kalau yang siapa yang dah ada print PDF tu ya, kita akan masuk kepada muka surat yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan panduan solat pesakit, muka surat 53 kalau mana yang dah print. Kalau yang dalam slide tu boleh tengoklah muka surat 53. Panduan solat bagi pesakit. Solat yang dilakukan oleh pesakit mestilah memenuhi semua rukun dan syarat sah seperti yang disebutkan. Baru ni saya dapat satu soalan, pesakit mati, dia lumpuh sebelah badan. Jadi dia hanya boleh menggerakkan sebelah saja dia punya anggota. Manakala anggota sebelah lagi tak boleh nak gerakkan, nak ambil wuduk macam mana kan. So soalan dia ialah, bagaimana dia nak bersuci sedangkan dia pakai diapers, bagaimana dia nak berwuduk sedangkan dia tak boleh bangun. Yang ni pun kita dah belajar, dah terjawab dah soalan ni masa kita awal-awal lagi tu kan. Bagaimana kita nak kategorikan pesakit yang macam ini nak buat apa. Kalau katakan tak ada orang langsung nak bantu dia untuk dia wuduk, dan dia sendiri tidak dapat nak berwuduk ataupun tak dapat nak angkat hadas, dan tayamum pun tak boleh ya, dengan dia membawa najis, apa yang kita kena buat? Kalau orang tanya, kita nak jawab apa tu? Kita dah belajar dah tu. Kita jawab, dia kena buat apa? Solat je. Solat hormat waktu lah. Solatnya kena diqadakkan semula, sama ada ketika dalam sakit ataupun ketika dia sudah sembuh. Dia kena qadakkan semula solat tu. Faham jadi kalau berdepan dengan situasi macam gini, yang kita kata tak apalah, Allah tahu, Allah kan Maha Pengasih, Allah kan Maha Penyayang, Allah kan tak memberatkan hamba-Nya. Solat ni sampai nyawa terhenti sahaja yang dia tak payah solat. Bila nyawa terhenti, orang solatkan dia. Nak ceritanya solat tu tetap berterusan walaupun dah mati, tetap solat, tapi orang solatkan kita. Jadi kalau kita tak mati lagi, memang kita kena solat selagi ada hayat di kandung badan. Macam tu ya. Baik, begitu pentingnya dan begitu beratnya solat ni, masya-Allah. Memang sangat-sangatlah kita ni kena ambil tahu dan ambil berat. Jangan kerana sakit sikit kita dah tinggalkan solat. Naudzubillah min dzalik. Baik, sambung, sebab kita hari ni kita bercakap dalam keadaan kita sihat. Orang sihat semua boleh cakap. Takkanlah tak boleh, takkan tak. Kita sakit nanti kita naudzubillah lah kan. Tak naklah kita ni dihindar dihinggapi penyakit-penyakit yang berat macam tu. Mudah-mudahan Allah tak uji kita macam tu kan. Tapi kalau bagi orang yang dah diuji tu, dia lagilah dia ni terbeban rasa kan. Dia nak sihat, dia nak ibadat. Jadi sebelum kita menghadapi situasi macam tu, tambah ilmu dulu. Betul, ilmu ni dia kena tuntut sepanjang masa. Tak boleh kita tak, saya dah pandai dah ni. Dia ada beberapa angle yang kita belum lalui lagi, yang kita perlu pada ilmu untuk lalui pada angle-angle yang tertentu tadi tu.
Okey, baik, sambung. Yang kedua, pesakit boleh memilih untuk mengikut mana-mana pandangan mazhab fiqh yang muktabar. Pesakit boleh ikut mana-mana yang kata talfiq kepada mana-mana pandangan mazhab fiqh. Ada 4 mazhab. Dan kita memang di Asia, di Nusantara memang guna mazhab Syafi'i. Tetapi dalam kes pesakit ni ya, amal ibadah orang sakit ni, cara ibadah orang sakit ni, boleh kita talfiq kepada mana-mana pandangan mazhab fiqh yang muktabar, termasuklah pandangan yang lebih memudahkan terutamanya ketika kesulitan. Betul sebab kalau tidak sakit pun, contoh kata kita tidak sakit pun, dalam bab rukhsah solat, kan, kita ambil pandangan mazhab lain. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, hanya yang musafir 3 hari, kan, yang cukup 2 marhalah, itu saja yang dapat keistimewaan untuk rukhsah solat, yang tujuan musafir ni tidak ada unsur-unsur maksiat, ya. Dan mereka ini bolehlah memilih sama ada nak menjamakkan solatnya jamak tamam, ataupun nak jamak dan qasar, ataupun nak qasar sahaja. Betul tak? Itu di sisi mazhab Syafi'i. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang mana sempit keadaannya, macam doktor yang memasuki dewan pembedahan berbelah-belah jam, bagaimana mereka ni melangkaui waktu solat, adakah solat itu perlu diqada atau perlu dijamakkan? Maka kita talfiq kepada mazhab yang lebih ringan, lebih memudahkan dalam keadaan kesulitan, kan, daruri. Itu kata boleh jamak bagi doktor yang bertugas. Nampak tak? Jadi kita kena faham yang tu satu, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sulit, semua ada rukhsah. Baik. Sama yang ketiga, pesakit yang mampu berdiri untuk solat fardu hendaklah memulakan solat dalam keadaan berdiri. Contoh kata, kan, dia boleh berdiri tetapi hati dia tak nak berdiri. Boleh faham tak? Dia rasa macam dia malas berdiri. Dia boleh berdiri tapi dia rasa macam malas nak duduk tak. Dia kata pesakit yang mampu berdiri, dia hendaklah memulakan solat fardu dia dalam keadaan berdiri. Jika berasa tidak mampu berdiri ketika sedang solat, baru dia duduk. Masa dia angkat takbiratul ihram tu, Allahu Akbar tu, dia kena dalam berdiri lah, pasal dia boleh berdiri, dia mampu berdiri. Tapi kalau katakan dia tengah-tengah baca tu, dia rasa macam dia goyang, dia tak mampu nak berdiri dah, dia boleh duduk. Automatik boleh duduk ketika itu. Tapi dia kena mulakan dengan berdiri. Faham ya? Baik. Kemudian jika berasa tidak mampu tadi, dia boleh duduk. Kemudian justru itu tidak boleh memulakan solat dalam keadaan duduk bagi yang mampu berdiri. Dia ditakkidkan lagi, dia tegaskan lagi, tidak boleh memulakan solat dalam keadaan duduk bagi pesakit yang mampu berdiri, bagi orang yang mampu berdiri. Dia memang sakit, dia mungkin, tapi dia mungkin pusing mata, kan, tapi dia boleh berdiri dulu. Okey, faham okey. Baik, sambung. Solat sunat boleh dilakukan secara duduk walaupun bagi yang mampu berdiri. Dia berbeza. Solat fardu nak tak nak mesti mulakan dengan berdiri. Tetapi kalau solat sunat, boleh dia mulakan solat sunat dalam keadaan duduk, walaupun dia tadi mampu berdiri. Namun pahalanya disebut kat sini, dia kata hanya separuh daripada pahala solat berdiri. Ialah mana mungkin sama orang yang buat perfect dengan orang yang buat separuh, mana boleh sama, kan? Betul kan? Jadi pahala, dari sudut pahala tu kita boleh nak cakap mungkin yang ni 27, yang ni kita tak boleh nak bahagikan macam mana, tapi dia mestilah separuh daripada tu, kan, sebab dia mampu berdiri. Okey, boleh sambung Yang keempat, pesakit yang solat duduk setelah tidak mampu berdiri. Pesakit yang dia solat duduk sebab apa? Sebab dia tidak mampu untuk berdiri. Jika berasa mampu setelah itu ketika masih dalam solat, hendaklah dia kembali berdiri. Dan tidak boleh berterusan solat duduk. Okey, ni situasi lain. Mula-mula dia nak solat ni, dia tak mampu nak berdiri. Jadi dia kata tak boleh diri ni, jadi pun dia duduk. Masa di tengah solat duduk tu, kan banyak rakaat, kan, tapi dia terasa okey dah ni, so dia boleh berdiri. Dia tidak boleh duduk berterusan kalau dia mampu berdiri ketika dia solat. Nampak gitu sekali ditekankan. Maknanya kita ni tidak boleh memilih ikut suka kita, tapi memilih ikut apa yang fiqh kata. Sebab fiqh tidak mengikut logik. Betul tak? Fiqh tidak mengikut logik, tetapi kita yang kena ikut fiqh. Okey, sambung ya.
Yang kelima, pesakit yang solat duduk dan mampu berdiri untuk rukuk. Pesakit yang solat duduk dan dia mampu berdiri untuk dia rukuk, seperti biasa hendaklah berdiri sebelum rukuk. Dia kata pesakit yang dia memang solat duduk asalnya, dia kata, dan mampu berdiri untuk rukuk, seperti biasa hendaklah berdiri untuk rukuk. Contoh kata dia solat macam gini kan, solat macam gini kan, solat, kemudian dia apa namanya, tapi dia boleh berdiri masa nak rukuk tu, elok dia buat berdiri rukuk tu, jangan dia rukuk macam gini. Boleh faham tak? Kita selalu tengok orang kalau solat, saya buat praktikal lah sebab kita dah berdepan macam ni kan. Kalau kita biasa tengok orang solat atas kursi, dia akan duduk, kemudian dia akan angkat takbir kan, dia rasa macam dia tak boleh berdiri kan. Tapi dia mula angkat takbir, kemudian dia ni. Lepas tu dia rasa dia okey, dia okey. Kalau dia boleh bangun ketika itu, hendaklah dia bangun dan dia buat rukuk masa dia berdiri. Sebab apa? Sebab dia akan membezakan antara rukuk betul dengan masa dia duduk untuk sujud tu. Dia faham Sebab ketinggian tu tak sama. Kalau kita tengok betul-betul orang yang rukuk yang apa tu, kalau dia buat rukuk yang betul-betul pasal berdiri kan, dia punya gerakan tu dah satu tak sama. Nombor dua, paras tu. Kadang-kadang orang dia sujud dia masa atas kursi tu macam dia sama arah pula dengan kan. Jadi sebab tu dia kena bezakan. Dia kena rukuk dekat sambil berdiri. Apa kata solat pesakit yang solat duduk tapi dia mampu berdiri, dia hendaklah berdiri ketika dia nak buat rukuk tadi. Okey. Sebab tu dia kena tu tadi masa dia rukuk macam tu kan. So dia sujud dia kena bongkok lagi. Tetapi kalau kita tengok beberapa pandangan dalam mencerahkan perkara ni, sekiranya dia punya ada masalah, dia memang tak boleh nak membongkok banyak. Ni kata tadi ada masalah ni, kata dia tak ada masalah. Yang kita bincang ni yang tak ada masalah sangat, yang memang boleh rukuk sambil berdiri. Ni kalau dia memang tak boleh rukuk sambil berdiri tak boleh. Jadi dia kalau dia buat juga yang dia buat sujud tu lebih tinggi daripada rukuk tadi tu, maka hendaklah dia rukuk sambil duduk sebab dia ada masalah. Itu faham tapi kalau tak ada masalah tadi, dia boleh rukuk, kemudian dia duduk, kemudian dia buat sujud tadi. Minta maaf okey, sambung. Rukuk dalam flight, itu kepala dia je kan. Dia kenalah dia kena rukuk ni, kita kan membongkokkan badan. Syarat dia tu kan. Itu membongkokkan kepala kan. Dia kena bongkokkan badan. Bila dia sujud tu dia lagi rendah daripada dia rukuk tadi tu. Tak perlulah berdiri. Tak perlu berdiri. Sebab dalam keadaan kata orang itu kata dia punya kata sempit keadaan dia tu. Sempit keadaannya tu, kalau dia berdiri apa dia punya keburukan dia. Kan? Maksud tu yang tu fiqh dia mementingkan maslahah. Fiqh dia pentingkan maslahah yang baik untuk ummah dia, umat apa. Okey gini, masa keadaan ni tak boleh lagi ni, macam tu kan. Flight dalam kereta contoh kata kan, takkan nak berdiri juga. Hatta dalam lori tinggi, tapi kita nak berdiri ke? Berdiri kadang duk goyang, kadang tumbang pula. Jadi sebab tu dia ada tempat-tempat apa tu dalam keadaan-keadaan tadi yang sempit, yang baik, dia punya hukum menjadi luas, menjadi wasi'. Gitu. Okey, faham Yep. Yang sakit lutut. Baik, dia sakit lutut, membolehkan dia duduk bawah ke tidak? Saya tanya tu dulu. Tak boleh langsung duduk bawah. Boleh sekejap saja. Maksudnya kalau dia nak solat di bawah, dia tak boleh lah. Maknanya dia punya dia punya kelayakan dia gugur sikit. Nak mula mana solat berdiri
berdiri kan kita dah belajar kan. Solat berdiri ni pada mula sampai habis ada. Tapi kalau dalam keadaan ada dua cara lah. Satu dia berdiri pada mula sampai habis. Nombor dua dia berdiri kemudian dia gabung dengan duduk atas kursi. Gitu. Ya, betul. Betul. Dia bukan macam kita pilih duduk ni kena duduk sampai akhir, bukan. Kan kita memang kita tengok ada orang jalan jauh kan, sampai-sampai je masjid kan, elok dia duduk kan. Dia terus sampai makna 4 rakaat. Salah sangat. Dia sampai situ ke dia ambil dikata kalau ni dia mungkin dia tak boleh nak berdiri sekarang ni. Masa dia tengah tu, dia boleh berdiri, kena berdiri. Ikut kemampuan. Macam tu. Dia tak boleh memilih untuk dia duduk secara lama sampai habis. Itu cerita dia. Lainlah kalau memang dia ada masyaqqah. Dia memang tak boleh dia berdiri. Dia hanya kalau boleh pun sekejap sangat dia akan duduk lah. Tapi kata-kata hari ni kita tengok orang memang berdiri berdirinya tidak tengah duduk saja. Sayang. Kita sayang. Sebab tu kita memang kena beramal dengan ilmu. Okey, boleh. Kalau kita dah faham ni, jadi kita bolehlah nak cerita pada saudara-saudara kita, kan? Dah memang bertongkat, dia pun dah tak boleh melepas tangan pun, nak angkat takbir pun tak boleh, mesti kena pegang. Ya. Kalau pakai tongkat, tengok tongkat macam mana. Dia pakai tongkat yang sebatang tu ke, kat frame tu ke, kan? Kalau frame tu boleh, kalau dia berdiri tu dia tak bahaya ke? Kalau berdiri dia lepas tangan tu kan, dia tak bahaya ke? Kalau tak bahaya, okey, silakan. Tapi kalau bahaya, tengok pula maqasid syariah pula. Maqasid dia memelihara nyawa. Dia pelihara nyawa. Jadi kita ni nyawa dulu penting daripada kita nak berdiri tadi. Macam tu. Sebab tu kaedah-kaedah dalam fiqh ni kita kena pandang betul, jelas, cerah, supaya dalam keadaan ni kita boleh guna kaedah ni, dalam keadaan ni kita guna kaedah ni. Fiqh begitu. Okey, boleh. Jadi kalau pakai frame tadi, kalau dia lepas tangan, dia tak bahaya nyawa dia, silakan. Tapi kalau kata lepas tangan, kita takut anytime dia boleh ni kan, collapse kan, jatuh kan, takutlah kita. So kita bercakap tak payahlah, awak duduklah, macam tu. Kalau mula-mula kata dia nak angkat takbir tu boleh, silakan. Silakan. Sekurang-kurangnya dia boleh angkat takbir ketika dia mula solat tu, takbiratul ihram tu dia boleh, silakan. Untuk mendapatkan pahala dia berdiri tadi tu. Okey, boleh. Lepas dia tu dia angkat dah Allahu Akbar, dia pun dah rasa tak boleh dah, dia boleh duduk. Lepas tu kalau kata imam tengah-tengah baca ni, dia rasa macam okey, dia diri balik. Masa nak rukuk tu kan dia diri balik. Itu macam tu lah cara dia. Bukan dia statik duduk sampai bila-bila. Sekarang ni faham tak? Cerah tak rasa? Ya, jadi kalau lah berlaku ni situasi macam gini, kita dah boleh dah faham macam mana kita nak buat. Sebab sekarang ni mungkin tak ada lagi kot yang tahap macam tadi tu. Masih segar-bugar lagi ni kan, duduk pun elok lagi kan. So kalau lah berlaku keadaan macam gitu, kena ingat kembali apa yang kita belajar, tak boleh pilih ikut suka kita. Kita kena ikut fiqh. Apa fiqh kata? Okey, kita sambung nombor 7. Pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat solat dan mampu solat berdiri, hendaklah solat berdiri dan tidak boleh solat duduk menurut mazhab Syafi'i. Ini solat KIT tadilah. Dia kata pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa mungkin disebabkan sakit lutut. Bukan sebab kepala dia sakit, tetapi lutut dia sakit yang membuatkan dia tidak boleh sujud di atas lantai. Dia kata tak mampu sujud seperti biasa di atas lantai disebabkan lutut dia sakit. Salah satu sebab. Jadi dia kata dia mampu solat berdiri, hendaklah dia solat berdiri dan tidak boleh solat untuk duduk menurut mazhab Syafi'i. Tengok namun menurut mazhab Hanafi, Syafi'i kata tak boleh lah, sebab dia dah tak boleh sujud tadi, maka dia gugur lah kan, gugur dia punya kelayakan dia untuk ni solat kat bawah tadi, sujud kat bawah tadi, maka dia tak solat berdiri. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi cakap pesakit yang tidak mampu sujud seperti biasa di atas lantai tempat sujud, jadi gugur daripadanya kewajipan berdiri dan boleh melakukan solat dalam keadaan duduk.
Ini pandangan mazhab Hanafi. Jadi hari ni banyak orang talfik dengan mazhab mana ni? Hanafi. Dah tahu dah apa yang mana yang orang guna sekarang ni. Dia talfik dengan mazhab Hanafi lah. Yang hari ni rata-rata orang guna ni mazhab Hanafi lah. Ya, talfik. Tak sekurang tak payah tukar, tak payah niat tukar mazhab. Tak payah. Kan kita dah belajar gitu, dia talfik, dia faham. Dia sekarang ni ikut talfik mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dia kata, ya aku solat ni aku faham, aku talfik dengan mazhab Hanafi, tetapi aku berpegang dengan mazhab Syafi'i. Macam tu. Yalah dia cakap sendiri gitu pun dah okey dah. Maknanya dia kena faham dia ni talfik kat mana ni. Kalau kita mengikut saja, itu maknanya dia tak faham. Okey, hari ni kata-kata orang buat macam tu, kita tanya dia, cik awak solat begini, ikut siapa? Ikut siapa pula? Ikut orang lah. Maknanya itu dia bukan jawapan. Ikut-ikutan dia bukan jawapan. Jadi sebab tu bila kita nak buat satu perkara, kena belajar, kena faham, dan kita tahu kita ni duduk dalam tempat mana kita ni. Boleh tak gitu? Boleh ke, jelas ke? Macam ngantuk ya. Okey, sambung. Dalam mazhab Hanafi gugur dia kata, gugur daripadanya kewajipan. Mazhab Hanafi kata gugur daripadanya kewajipan untuk solat berdiri. Dia cakap kalau pesakit, dia punya persoalan dia satu je. Ada seorang ni dia tidak mampu sujud dekat tempat sujud, tak mampu. Ya. Adalah banyak ada punya sebab lah, mungkin sebab lutut dia, mungkin sebab pinggang belakang dan sebagainya lah, yang tak bolehkan dia sujud ke bawah. Jadi mazhab Syafi'i kata kalau orang macam gini memang tak boleh solat duduk, dia kena solat berdiri. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi kata tak, kalau macam gini dia punya kewajipan untuk solat berdiri dah gugur. Cakap dia boleh solat duduk, cuma dia tak boleh sujud je. Boleh faham tak? Okey, duduk di mana? Duduk asalnya duduk di bawah asalnya. Tetapi kalaulah dia duduk bawah, dia punya kaki dia lipat lama, ya, buatkan dia memang tak selesa, sakit, itu baru dia boleh pilih duduk atas kerusi. Macam tu. Boleh faham ya? Okey, kalau faham kita nak teruskan. Yang nombor 8, nombor 8 ke 8, pesakit yang tidak mampu solat berdiri boleh solat duduk. Pesakit yang tidak mampu untuk solat berdiri boleh solat duduk. Jika tidak mampu solat duduk, boleh solat sambil baring mengiring. Jika tidak mampu untuk solat sambil baring mengiring, ya, hendaklah dia solat menelentang. Maknanya menelentang ni akhir sekali dalam bab baring. Bila tak boleh dah tu terlentang tu, dia tak boleh nak bergerakkan, dia punya nak gerakkan anggota badan dia, baru last sekali dia solat pakai mata, pakai hati. Gitu. Boleh? Last sekali tu. Jadi tingkat-tingkat tu kita kena faham. Kalau kita kat hospital dan keadaan memang baru lepas masuk drip dan sebagainya, tak boleh bangun, badan pusing, mata dan sebagainya, boleh memilih solat secara mula-mula mengiring dulu solatnya. Kalau tak boleh mengiring penuh wire dan sebagainya, barulah solat menelentang. Yang tak boleh adalah tak solat. Faham ya? Selagi dia solat dan dia faham macam mana nak sesuaikan keadaan dia tadi dengan solat tadi, ya. Jangan sampai dia memberatkanlah, sampaikan dia nanti dia jadi tak sihat pula. Jadi kena faham tu. Kalau kita tengok pesakit ni, kita paksa dia duduklah. Dia kata saya tak boleh duduk. Tak apa, saya naikkan katil. Kita jangan paksa gitu. Kalau dia kata dia tak boleh, dia tak mampu, okey, awak solat setakat mana awak boleh. Saya tengok banyak orang memaksa ni. Dia pesakit tu kata saya tak boleh tak. Boleh ke duduk. Jangan kita paksa pesakit sebab dia tahu dia punya sakit dia punya kemampuan dia tak boleh nak duduk. Kan? Jadi biarlah dia solat sambil baring.
Melainkan dia kata saya nak duduk, saya boleh duduk, tapi saya tak mampu nak bangun. Awak tolong bangunkan saya. Itu tak apa. Boleh ke? Faham ya? Okey, sambung yang ke-9. Rukun pergerakan solat yang tidak mampu dilakukan seperti biasa boleh dilakukan dengan isyarat badan, seperti menundukkan badan untuk rukuk dan sujud. Jika tidak mampu dilakukan dengan isyarat badan, boleh dilakukan dengan isyarat kepala. Ini tadi kalau Kak Noh punya cerita tadi tu, isyarat kepala tadi tu, ini kita dah tahap akhir sekali. Dia solat atas kursi tapi kepala je tunjuk. Itu isyarat kepala tu last sekali. Itu bagi orang yang solat baring tadi kan. Jadi okey, sambung. Jika tidak mampu dilakukan dengan isyarat kepala, boleh dilakukan dengan isyarat mata. Jika tidak mampu dilakukan dengan isyarat mata, boleh dilakukan dengan isyarat hati. Solat dengan hati je. Ni kalau mata dia gitu je. Mata dia pun 24 jam. Mata dia gitu je. Pejam tidak, apa tidak, maka last sekali dia solat menggunakan hati. Kena wuduk tak? Kena wuduk juga. Jadi orang yang menjaga orang sakit ni, dia kena alert dengan waktu solat, dengan keadaan orang yang dijaga tadi tu. Boleh jamak tak? Boleh jamak tak? Boleh ke tak boleh? Boleh, dia kata. Mulut cakap boleh tapi tak confident boleh. Boleh. Boleh jamak. Kita dah belajar boleh jamak. Kita talfid dengan mazhab mana boleh jamak ni? Hambali. Okey, faham ya? Itu cara belajar fiqh. Jadi kita buat tu, kita faham kat mana kita susun galuh dia macam mana. Kita faham. Bukan kita apa kata menghizir buta lah. Kita talfid dengan menghizir buta. Kita faham, kita dah belajar. Okey gitu. Faham ya? Okey, saya sambung Kalau ada yang boleh tengok ni PDF tu ya, contoh panduan solat. Pesakit yang mampu solat berdiri, tidak mampu rukuk dan sujud seperti biasa. Dia ni boleh berdiri je. Badan dia ni tengah belakang ni masalah. Mungkin dia dalam pembedahan, tapi dia boleh berdiri. Maka dia kata hendaklah dia memulakan solat dalam keadaan berdiri dan baca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram ya. Kemudian dia pun dah takbiratul ihram, dia baca Fatihah. Dan bagi yang mampu solat fardu berdiri tetapi tidak melakukannya, bahkan melakukannya dalam keadaan duduk, umpamanya solat tidak sah menurut mazhab Syafi'i, kerana berdiri salah satu rukun solat bagi yang mampu. Dengar elok-elok, ini mazhab Syafi'i cakap bagi orang yang mampu berdiri ketika solatnya tetapi dia memilih tak nak berdiri ketika solatnya, tak nak berdiri, dia pilih duduk, maka mengikut mazhab Syafi'i solatnya tidak sah, kerana solat ini adalah salah satu rukun. Betul tak? Rukun yang 13 tu berdiri jika mampu. Tapi tadi dia betul dah mampu, dia tak mau. Jadi tidak sah solat dia. Bahaya tak? Bahaya kan? Sebab tu tidak boleh memilih sesuka hati. Namun menurut mazhab Hanafi, orang yang tidak mampu melakukan sujud seperti biasa, gugur daripadanya kewajipan berdiri, dan solat boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Yang ini dia talfik kepada mazhab Hanafi yang kita bincangkan tadi ya. Dia kata kalau mazhab Syafi'i cakap kalau dia boleh berdiri, dia kena berdiri kan. Betul lah dia tak boleh sujud semua kan, tapi dia boleh berdiri, dia solat berdiri. Sebab syarat sah solat lah berdiri. Kalau tak buat, tak sah solat. Tapi mazhab Hanafi kata kalau dia boleh solat berdiri tetapi sebabkan dia tak boleh sujud tadi tu, kan kita bincang tadi kan, tak boleh rukuk, tak boleh sujud kan, dia tak boleh sujud tadi tu, maka bila tak boleh sujud sahaja gugur kewajipan dia berdiri, dia boleh solat duduk. Nampak tak? Asalnya memang kena berdiri sepatutnya. Memulakan solat dengan berdiri. Tapi lepas tu dia boleh memilih untuk solat duduk. Okey. Boleh? Boleh lah, angguklah ya. InsyaAllah faham dah tu. Ya. Okey, saya sambung ya. Dia kata bagi pesakit yang mampu berdiri tadi, hendaklah dia mengangkat takbiratul ihram, kemudian dia akan mulakan dengan Fatihah, kemudian dia rukuk dengan menundukkan badan sehingga dua tapak tangan boleh mencapai kedua lutut. Jika tidak mampu, lakukan ikut kemampuan. Baik, saya tunjukkan sikit.
Ya, dia berdiri macam gini kan, diri kan. Kemudian dia angkat takbiratul ihram, dia Fatihah macam biasa, dah siap baca surah, dia nak rukuk. Rukuk dia tu dia kena, hendaklah dia ni hujung tangan ni capai lutut. Gitu. Gitu. Boleh faham? Hujung tangan tu capai lutut. Kalau dia mampu, dia kata. Kalau mampu dicapai. Jika tidak mampu, lakukan ikut kemampuan. Kalau dia kata dia bongkok nak capai ke lutut tangan, tak boleh. Buat setakat mana dia mampu. Asalnya dia kata, hendaklah dia kata tapak dua tapak tangan tadi, saya cakap bukan hujung tangan, dua tapak tangan tadi sampai ke kedua lutut. Dua tapak tangan ni sampai ke lutut gitu. Kan, sekalipun dia tak betul-betul 45 gitu. Kemudian sambung. Setelah rukuk kembali i'tidal. Bila dah siap rukuk tadi, dia hendaklah i'tidal semula. Berdiri tegak. Kemudian buat apa lagi? Kemudian hendaklah dia duduk. Setelah itu dia duduk. Okey, macam mana semula tadi? Ada pernah sakit lutut. Bila kita nak tu okey. Tu duduk. Oh, bengkok lutut. Okey. Okey. Sebab dia usaha lah tu, dia usaha nak sampai tu. Itulah kemampuan dia. Kita tak boleh kata tak sah solat dia. Faham tak? Itu kemampuan dia macam tu. Tapi kalau ikut sini tadi kemampuannya, dia kata buat setakat mana yang sampai je lah. Tak perlulah capai kepada tapak tangan ni kepada lutut. Sepatutnya begitu kalau ikut dia cakap tadi tu. Okey, boleh? Kaki dia tegak. Sekiranya dia nak buat sampai ke lutut tu, kaki dia kena bengkokkan, maka itu tak mampulah tu. Kalau ikutkan lah. Sebab tu dia kata ikut kemampuan. Kalau dia kena bengkok, maknanya dia tak mampu. So, kat mana setakat yang dia tegak tadi, tangan dia boleh berhenti kat situ. Gitu. Boleh? Sambung. Setelah dia rukuk tadi, dia i'tidal. Lepas habis i'tidal, dia duduk. Dia duduk sama ada di atas lantai, tempat solat, ataupun di atas kerusi, ataupun seumpamanya. Dan sujud dengan menundukkan badan serta menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud. Baik, tadi dia dah rukuk, dia i'tidal, kemudian dia duduk balik atas kursi kan. Di atas kursi, dia tak boleh kepala, dia tak boleh ke bawah, dia tak boleh ke lantai. So dia pilih untuk dia sujud. Dia kena bengkokkan badan dia tu, tundukkan badan dia sehabis-habis tunduk. Itulah sujud ketika itu. Faham ya? Faham kalau dia di atas lantai tadi, macam tu juga. Contoh macam duduk atas lantai, dia tak ada atas kursi, dia atas lantai, tapi dia tak boleh sujud. Hendaklah dia membongkokkan badannya sehabis-habis bongkok, itulah sujud. Okey, boleh? Clear? Okey, sambung. Dan hendaklah dia merapatkan dahi dia semampu-mampunya ke tempat sujud. Merapatkan dahi semampu-mampunya. Ya? Dan jangan kita buat mazhab sendiri. Nampak rehal depan mata kita tu. Ada orang dia solat, dia taruh rehal. So dia cakap rehal ni lah tempat sujud dia. Bila sujud dia pun letak kepala dia dekat rehal. Inilah sujud. Sujud ni sebenarnya dia akan sama rata dengan kaki, dengan lutut, dengan tapak tangan, dengan hujung kaki tu, dan dahi. Itu nama dia sujud. Tapi kalau kita letak tuan rehal, contoh macam Kak Ti buat tadi tu, letak rehal, kaki tang mana? Jadi jangan kita buat mazhab sendirilah. Tak boleh lah. Kita patutnya alihkan rehal tu Kak Ti. Kak Ti alihkan rehal, sepatutnya dia kena tunduk lagi. Macam mana? Tunduk badan. Dia tak boleh sujud ni. Ni cerita tak boleh sujud. Dia tak boleh sujud. Dia tundukkan badan je. Tunduk sehabis-habis lagi. Kalau boleh macam tu. Macam gitu. Okey, boleh? No. Kita saya cakap fiqh tidak mengikut logik.
Fiqh tidak mengikat logik kita. Okey Kak Shima. Tak boleh berdiri? Okey. Dia kena mulakan dengan berdiri dulu. Walaupun sekejap. Betul. Oh, Kak Shima baru datang walaupun sekejap. Ya, lepas tu duduk. Dan kita dah bincang tadi tu yang Kak Syam tanya tu. Kalau kata itu yang pertama, pelajaran pertama tadi tu, kalau kata tengah dia duduk tu, dia rasa belum mampu berdiri, dia kena berdiri. Dia tak boleh dalam masa yang lama tu dia duduk je. Okey. Okey. Dia solat duduk terus sebab dia memang tak boleh berdiri langsung. So tak apalah, itulah dia berdiri dia. Itulah berdiri dia. Yang ini tak potong markah. Kan? Faham ya? Sebab itu dah dia punya kemampuan dia setakat itu. Jadi kewajipan dia untuk berdiri sudah gugur. Okey. Okey, habis Okey, kita sambung yang seterusnya. Dia cakap tadi, ni masih lagi dalam keadaan pesakit yang berdiri tadi ni. Cerita ni cerita pesakit berdiri. Jadi dia cakap setelah sujud tadi, dia nak tegakkan badan dia semula, dia cakap. Tadi dia sujud tadi, dia bongkokkan badan dia, kemudian naklah ditegakkan semula badan dia untuk duduk di antara dua sujud. Jadi duduk bagi yang duduk dan berdiri bagi yang berdiri. Maknanya solat berdiri tadi tu dia kena berdiri tegaklah. Itulah duduk antara dua sujud dia. Boleh faham ya? Dia tak boleh ada orang ajar macam gini. Bila sujud gitu, bila duduk antara dua sujud, dia bangun sikit badan dia gitu. Tu dia sujud balik. Itu tak tahu mazhab mana. Yang sebenarnya dia kena tegakkan badan dia. Tegakkan badan dia, kemudian kalau sujud baru dia bongkokkan semula badan dia. Tegaknya yang duduk sama je lah. Ya, betul. Ya. Yep, tegakkan badan. Dia macam gini kan, dia macam separuh kan? Gitu kan dia. Sorry sampai jatuh pula. Maaf Tuan Haji. Okey dia kalau dia katakan dia sujud tadi, kan sujudnya bongkok kan sampai habis, sampai bawah. Kan gitu kan? Kemudian bila duduk antara sujud, hendaklah dia tegak balik. Straight lah. Duduk antara sujud ni. Jadi sujud balik, dia bongkok balik. Tetapi yang berlaku ni, soalan kat asal ni ialah dia sujud, ya, dia bongkok badan dia. Kemudian bila dia duduk antara sujud, dia bangun sikit kepala dia gitu. Nampak main cak-cak lah hari ni. Ya? Sikit je. Saya nak okey, jap saya beralih sikit. Gini. Nampak ya? Bila kata dia sujud kan dia bongkok badan kan? Gini kan? Nampak tak? Jadi bila dia duduk antara dua sujud, dia kena bangun bangkit tegak. Straight. Jadi bila dia sujud balik, dia kena bongkok balik. Tapi ada orang buat dia sujud. Kemudian dia duduk antara dua sujud, dia gitu. Lepas tu dia sujud balik. Dia buat mungkin bukan dengan ilmu lah tu. Saya berpandangan dia tak ada ilmu untuk buat. So kalau orang yang buat tanpa ilmu dan dia tak tahu, dimaafkanlah. Tetapi tidak ada excuse. Dalam zaman sekarang lagi tak boleh kata saya terkecuali pasal saya ni tak tahu. Tak tahu, kena belajar sampai tahu. Sekarang ni tidak ada alasan untuk kata tak tahu dah. Kita bukan dalam zaman batu lagi, duduk dalam batu bukan. Banyak kemudahan yang kita boleh belajar sekarang ni. Buntung zaman sekarang. Begitu. Okey, jadi kalau tanya dengan saya sah ke tak sah, kalau dia buat tanpa dia tahu, bukan sengaja pun, dia tak tahu, dia kata itu agaknya yang betul. So, sahnya di sisi Allah. Sebab dia tak tahu, tu setakat yang dia tahu je. Tapi bagi kita yang lihat perkara tu, kita tahu kan? Kita tahu. Tapi kita kata, tu tak belajar, tu padan dengan muka dia. Jaga-jaga. Orang tu tak berdosa, kita yang cakap ni yang berdosa. Sepatutnya kita pergi cakap kat dia lah. Saya minta maaf, pernah belajar tak? Nak tak saya ajar? Offer lah. Manusia suka kalau kita offer gitu. Dan jangan kita tegur dia, kata, awak banyak tu tak belajar ke? Tak. Cara tegur ialah, di tangan ni, Allah bagi tangan ni, pegang dulu, usap belakang dia dulu. Pegang belakang dia dulu, tanya dia elok-elok. Orang macam ni, dia akan, saya memang tak belajar. Nampak? Ya? Sentuh hati dia dulu. Boleh?
Semua ni ada kewajipan untuk sampaikan apa yang kita belajar. Okey, okey, sambung. Setelah sujud tadi, tegakkan badan. Tadi dah sujud, dia hendaklah tegakkan badan dia masa duduk antara dua sujud. Kalau yang berdiri, hendaklah dia hendaklah berdiri semula, menandakan dia tengah duduk antara dua sujud. Kemudian sujud sekali lagi seperti sujud yang pertama. Ya. Kalau orang yang solat dalam keadaan berdiri tadi, masa dia sujud tadi, masa dia sujud tadi, hendaklah dia lebih membongkokkan diri berbanding dengan dia rukuk tadi. Dia faham tak? Dia solat berdiri, dia tak duduk atas mana-mana sebab di kemampuan dia berdiri. So dia solat berdiri pada awal sampai akhir. Takbiratul ihram, kemudian dia pun dia qiyam macam gini, baca Fatihah semua. Kemudian dia rukuk, rukuk macam biasa. Kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud. Sujud ni dia akan lagi bawah lagi. Dia bawah lagi, dia tunduk bagi bawah lagi. Lepas tu dia duduk antara dua sujud, dia berdiri balik. Kemudian dia sujud balik. Tangan ni lagi bawah lah. Lagi pegang dekat lutut ni, tapi bongkok dia tu lagi bawah, lagi ke bawah. Kemudian bila tahiyat akhir, mana dia berdiri balik. Ini orang yang solat berdiri secara keseluruhannya tanpa duduk. Tapi bagi orang yang dia sambung-sambung dengan duduk, dia berdiri, kemudian dia rokok, kemudian dia sujud, dia duduk atas ni, dia sujud macam saya buat tadi, ya. Itu pun dia kena faham juga macam mana nak sujud ketika duduk atas kerusi. Dan dia tidak boleh memilih untuk dia berdiri qiyam sambil dia duduk sampailah tamam 4 rakaat. Yang ni saya lihat banyaklah kesilapan yang selalu berlaku dalam masyarakat kita. Yang sebenarnya bila kita belajar ni, kita ada satu tanggungjawab untuk kita tolong mereka. Mungkin tak tahu, kita husnuzan dengan diorang ni, diorang tak tahu, mungkin tak belajar. So beruntunglah yang belajar ni tolong kena betulkan. Okey, habis tahiyat akhir. Bagi yang berdiri tahiyat akhir, okey, sebenarnya tak sampai lagi. Setelah sujud tadi, dia tegak kembali badan dia untuk duduk antara dua sujud. Berdiri bagian berdiri. Lepas tu setelah sujud tadi kedua, tegakkan kembali badan dan berdiri untuk rakaat yang seterusnya. Sampailah pada setiap rakaat diulang perkara tadi yang sama tadi. Jika tidak mampu untuk rukuk dan sujud dengan menundukkan badan, hendaklah dilakukan dengan isyarat kepala. Jika tidak mampu juga, hendaklah dilakukan isyarat mata. Lakukan tasyahud. Ini baru masuk. Kak Zihan, nombor 8. Lakukan tasyahud dalam keadaan duduk jika mampu duduk, ya. Orang yang duduk tadi mampu duduk, dia tasyahud sambil dia duduk, ya. Seterusnya ucapkan salam setelah selesai tasyahud akhir. Sunat dipalingkan muka ke kanan ketika salam pertama dan ketika ke kiri ketika salam yang kedua. Bila tasyahud sahaja, yang berdiri tadi tu dia boleh mengambil tempat atas kerusi ataupun dia atas di bawah tadi, sebab dia punya halangan kekangan dia tak boleh sujud je kan. So mungkin dia boleh duduk di bawah ataupun atas kursi, dan ketika ini dia lakukan tasyahud. Duduklah at-tahiyatul sampai habis, kemudian dia bagi salam macam biasa. Okey. Kalau dia prefer untuk berdiri pun boleh. Tapi dia tidak menepati apa yang disebut dalam yang disebut dalam fiqh tadi tu. Okey, boleh. Yep. Okey. Kalau orang ni dia boleh berdiri, dia tak boleh sujud kat bawah. Okey. Tapi dia kena kursi lah. Okey. Bila masa sujud dia duduk kan. Kursi tu. Lepas tu dia bangun balik, diri balik macam tu. Yep. Ke dia continue terus duduk tak boleh. Dia tak boleh duduk selama-lamanya. Kalau masa dia punya tengah berdiri, berdirilah dia. Masa ya. Tak, sekiranya kita dah belajar mungkin Syifah tadi lambat sikit. Kalau dia boleh berdiri tapi dia terus angkat takbir, dia duduk terus. Contoh katakan dia gini, dia terus angkat takbir Allahu Akbar, tapi dia boleh berdiri sebenarnya. Maka di sisi mazhab Syafi'i tidak sah solat dia. Okey, tapi kalau mazhab Hanafi ni dia nak bagi keringanan, dia tengok kenapa dia duduk. Oh, sebab dia ni tak boleh sujud dah kat bawah. Kalau dia sujud, dia ada apa? Dia sujud
dia tak boleh sujud langsung. Bukan masalah jadi apa, dia pun tak boleh sujud, tak boleh turun ke bawah pun tidak boleh, apa pun tak boleh. Ada orang dia boleh turun tapi nanti dia nak naik tak boleh. So dia tak apalah, dia mulalah solat macam biasa tu, bila dah turun tu duduk situ, tak payah naik dah. Teruslah sampai habis nanti, tak payahlah nak naik. Tapi kalau orang ni dia punya keadaan dia tidak boleh sujud, ni yang apa, ada perbahasan dalam mazhab tadi. Dia tak boleh sujud langsung. Mazhab Syafi'i kata orang yang tak boleh sujud langsung ini dia kena pilih untuk berdiri. Kalau dia boleh berdiri. Kalau dia tak nak berdiri, dia boleh berdiri tapi tak nak berdiri, maka tak sah solat dia walaupun dia solat. Jadi kalau mazhab Hanafi pula dia kata, kalau dia tak boleh sujud tadi, maka gugurlah kewajipan dia untuk berdiri. Nampak? Yang meringankan keadaan yang sempit tadi ni, sulit tadi ni ialah mazhab Hanafi. Maka ketika itu orang yang memilih untuk solat duduk tadi hendak dia pakai talfiq dengan mazhab Hanafi. Walau bagaimanapun bukanlah bermaksud mazhab Hanafi kata kamu boleh mula angkat takbir tu sampai duduk. Tetap kena berdiri dulu. Lepas tu rukuk berdiri, lepas tu duduk untuk sujud. Faham ya? Okey? Clear ya? Kalau solat jemaah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab tu saya kata tu, ialah kita tahap kita tahap orang awam. Tahap kita tahap muslimah aja, bukan mukminah, betul Betul tak? Faham tak tahu apa maksud muslim, apa maksud muslimah? Mukmin, mukminah. Dia ibarat kalau kita Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita buah kulit dia tu muslim lah. Muslimah lah tu, Islam. Dalam tu isi tu, itulah mukmin, itulah iman. Kalau kita ni muslimah, orang Islam saja, itu nama dia bau syariat. Kalau dia dah Islam, dah mukmin ataupun mukminah, mukminin, itulah hakikat. Jadi kalau tahap-tahap kita ni semua tahap muslimat baru, tahap muslimin, muslimat baru. Jadi pastilah akan ada pincang dan kurang jugalah tadi tu. Itu saya nak bawa tu lah tadi tu. Ya? Boleh Kak Ati? Sampai tak jawapan tadi tu? Yap. Kalau mukmin rasa-rasalah tadi, kalau dia sampai tahap hakikat, dia perasan tak orang sebelah berdiri? Itu. Tu cerita tu. Kalau dia sampai tahap hakikat, dia tak perasan orang sebelah berdiri pasal dia tengah khusyuk. Dia sedang bercengkerama dengan Allah ni. Dia sedang bercinta dengan Allah ni. Mana sempat dia tengok orang sebelah? Tak sempat. Orang tu angkat tangan, orang sekarang ni dia boleh kaji orang sebelah tu. Saya dapat soalan banyak orang kaji tentang tayat akhir lah, tentang ni lah kan. Dia kaji tu orang sebelah dia. Yang best tu bukan orang sebelah pun sebelah lagi tu dia boleh nampak tu. Dia kata orang sebelah tu pun baca, saya dapat dengar Fatihah dia baca. Dia kalau kita dah hakikat, Fatihah orang pun tak dengar dah. Kita sibuk dengan diri kita. Gitu. Jadi tahap syariat ni memang kita dengar, memang kita nampak orang tu berdiri, orang tu lambat rokok, orang tu kain dia dah cabutkan benda ke, kita nampak belaka. Itu maknanya kita bawa tahap syariat. Tak syariat. Tak nampak orang sebelah, benda berlaku semua kita nampak orang sebelah. Tapi kalau katakan kita solat yang khusyuk tu, betul lah khusyuk. Solat sampai kawan sebelah pengsan tak perasan tu, betul khusyuk tu. Dia antara dua, betul-betul khusyuk ataupun dia nanti batas sembahyang aku ni. Kan? Dia biar je kawan tu pengsan. Macam tu kena tolong angkat. Tolonglah dia angkat. Kita dah belajar dah tu. Kedudukan kerusi. Kita rasa kita dah buat dulu tak? Kita dah bincangkan bab tu dulu tak? Kalau orang solat pakai kursi, kaki kursi tu duduk mana?
Dia ni solat pakai kursi, dia tak boleh berdiri langsung ke? Tu kena find betul tu, kena find out betul tu. Ya, yeah. Maksudnya masa dia takbiratul ihram tu dia berdirilah. Duduklah. Maksudnya kaki dia dia kena ambil kira kaki dia masa berdiri tu, masa memulakan solat. Maknanya kelayakan dia berdiri. Dia ni kaki kursi tu menggantikan kaki orang tu apabila dalam keadaan dia tidak boleh berdiri langsung. Kaki kursi tu macam kat cerita tadi, mak mertuanya memang tak boleh, dia memang duduk je, duduk sahaja. Tu je lah dia punya dunia, duduk. Kaki dia tak boleh langsung berdiri. Maka ketika itu kursi itulah kakinya. Tapi kalau dia boleh berdiri, angkat takbiratul ihram, dia berjalan elok shopping aja tadi. Jadi ketika itu masa berdiri, kaki dia itulah kakinya. Mana yang kena sama dengan kaki makmum? Kaki kursi ke kaki dia? Kaki dia. Betul? Ya. Betul? Cuma saya nak respon sikit lah sebab dah tanya. Masa saya belajar kecil-kecil dulu, untuk orang solat atas kursi dia bukan macam gini. Kursi dia kursi kayu 4 segi. Kayu 4 segi. Jadi dia memang cantik kalau masuk dalam barisan tu, dia taklah mengganggu saf. Sebab kita pun sekadar untuk duduk, bukan untuk bersandar molek-molek gitu, bukan kan? Bukannya untuk bersenang lenang untuk solat tu kan. Dia sekadar untuk tahan diri supaya dia tak jatuh je. Maka dia duduk atas kursi. Banyak orang guna kursi ni. Salah ni sebab dia bersandar. Dia duduk tu bersandar. Dia berbeza dengan orang yang dia duduk tapi dia kena ada benda sokongan Kalau tak nanti dia akan jatuh Itu lain. Itu dah bab lain, bab daruri. Dia memerlukan untuk dia sandarkan belakang dia. Dalam keadaan kita boleh duduk kejap. Solat ni bukan 30 jam. Solat ni kalau paling lama pun saya tengok 8 minit je. Kan? 8 minit lama. Zaman sekarang punya solat lah. Orang zaman dulu solat lama. Lama solat nak tunggu. Kalau kita tengok apa Allahumma salli ala Muhammad yang ketika saya tak ingat siapa nama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pernah cerita dulu dekat sini, saya tak ingat siapa nama dia. Dia solat tu sampaikan sultan, ini bukan cerita pada zaman sekarang lah, Abu Rabah, bukan Bilal Abu Rabah, tapi saya dah terlupa dia punya nama dia. Dia ni orang yang mahir tentang fiqh dan sangat alim tentang ilmu haji. Jadi sultan nak jumpa dia ketika musim haji, ketika itu dia tengah solat, dah penat berdiri, lenguh. Anak dia 2 orang, putera dia duduk dah nunggu ni mufti lah kita panggil. Ketika dia tu solat tu lama, dia tu sampaikan putera raja 2 orang ni duduk tak mampu, penat duduk nak nunggu dia habis solat. Kita hari ni tak payahlah dia tunggu, kita laju. Tengok dia tunggu, kita pun speed laju. Itu sebab tu zaman sekarang ni kita ni berdepan dengan pelbagai mihnah, tribulasi yang buatkan ibadah kita tu memanglah dia terlalu cepat. Bila terlalu cepat, kemanisan tu datang tak? Itulah kita. Kita ni syariat baru, belum hakikat lagi. Okey, boleh. Tapi kita kena belajarlah fiqh ni. Kena belajar fiqh ni untuk kita mendalami setiap keadaan tadi tu. Kita still boleh melakukan ibadah. Jangan kita skip. Ni hari ni orang sakit sikit, demam sikit, tak apalah, nanti qada. Betul tak? Nanti tak boleh, tak apa ni, tak apa, boleh je. Ni kalau buat perjalanan kemudian tak jumpa tempat nak solat, tak apalah, nanti qada. Masalah tu. Semua orang belajar kan. Masya-Allah, Allah memberi pendidikan kita satu dunia. Apabila ada COVID ni, tu kita saya pergi satu talk tentang ibadah semasa COVID. Orang nak
buat perjalanan, R&R tutup kan, surau-surau tutup kan, adakah disebabkan tutupnya surau-surau ni maka kita pun tak payah solat? Kita tetap kena solat. Nak tak nak, baik hu baik kruh, kena solat. Wajib. Jadi solatlah di tepi jalan ke benda ke, Allah mendidik kita semua kat situ. Orang yang tak pernah solat tepi jalan, solat tepi jalan. Belajar untuk solat tepi jalan. Belajar untuk tentukan arah kiblat. Masya-Allah. Sebab tu solat ni dia tidak terbatas kepada waktu-waktu. Maknanya kalau kadang-kadang kita ada tempat nak solat, boleh solat. Tak, solat ni kita kena adakan tempat solat. Bukannya kalau tak ada tu tak payah. Bumi Allah lah tempat solat. Janji jangan masa kita solat tu jangan ada najis kat situ. Sudah. Tempat solat tu. Okey, boleh. Mesti orang tanya, "Ustazah, kita nak pergi toilet nak apa semua ni kan? Nanti kan kita ni kan tak ni lagi nak tak sedap lah. Tak sedap tak pergi toilet apa semua." Ini bukan masalah sedap tak sedap. Saya nak bagi respon ni. Saya banyak dapat soalan macam gini. Tak sedap, saya kalau tak pergi toilet tu tak sedap. Saya tak nak cerita masalah sedap tak sedap, pergi selesa tak selesa. Saya tak mau cerita masalah sekarang ni kita nak solat. So dalam keadaan itu, kalau itu sahaja yang kita boleh, maka solat dalam keadaan itu. Ambil duduk dan solat. Okey, boleh? Kita dah baca panjang lebar dah tentang bab solat ketika darurah lah. Kita panggil darurah, sakit ataupun orang tak sakit tapi keadaan tu dhayiqun. Dhayiqun maknanya keadaan sangat sempit. Maka apabila keadaan sempit, maka fiqh itu jadi wasi'un. Luas. Banyak hukum boleh pakai. Tapi bila keadaan kita senang lenang luas ni, hukum menjadi sangat baik, sangat kecil. Tak boleh banyak pakai hukum. Hukum ni tak boleh banyak, sikit je boleh pakai. Boleh ya? Okey. Boleh? Boleh. Kalau yang pakai bangku tadi tu. Saya bukan bimbang gini, mungkin hamba Allah tu tadi dah sampai awal. Dia duduk depan. Yang orang ni semayang yang datang pun lambat-lambat, imam dah apa? Dah Bilal dah qamat baru nak datang. Yang ni tadi belum azan dia dah ada. Pada saya, adakah adil kita suruh dia pindah belakang? Saya tanya je. Biar ada di situ, makna sah belakang tu yang sud sikit ataupun hazaf kan. Hazaf ni apa dalam bahasa Melayu dia? Hazaf tu maknanya hilangkan tempat di belakang kursi tadi tu. Mungkin ada 2 biji kursi, belakang 2 biji kursi tak ada makmum tentu. Hazafkan bagi tu. Di tempat tu. Kan? Pasal tak adil bagi dia untuk kita pergi hampir belakang. Dia tadi main sebelum azan lagi. Hang sampai tadi dah qamat dah tau. Suka-suka nak suruh orang pindah duduk belakang. Gaduh, tak pergi masjid terus. Yang untung syaitan lah. Okey. Boleh ya? Okey, kita nak masuk kepada keadaan pesakit yang mampu solat berdiri dan mampu rukuk tetapi tidak mampu sujud seperti biasa. Tadi keadaan pesakit yang tidak boleh rukuk dan tidak boleh sujud seperti biasa. Yang kedua ialah pesakit yang mampu solat berdiri dan mampu rukuk tapi sujud je tak boleh. Cara dia macam tadi juga, dia mulakan dengan takbiratul ihram, dia baca Fatihah dalam keadaan qiyam, kemudian dia rukuk seperti biasa. Setelah rukuk kembali i'tidal dengan berdiri tegak tadi, lepas tu hendaklah dia duduk sama ada di atas lantai ataupun di atas kursi dan melakukan sujud. Yang ini saya rasa dia masuk tadi dalam kita punya perbahasan tadi lebih kurang. Yang kita cakap tadi tu. Dia dah merangkumi serampang 2 mata. Satu yang boleh solat sambil berdiri tetapi tidak boleh rukuk ataupun sujud. Ada cara dia tadi. Tak boleh rukuk dan sujud kat bawah. Dia ada cara dia, berdiri dah, solat berdiri. Nombor 2, dia boleh rukuk tapi tak boleh sujud. Dia pilih untuk dia rukuk macam biasa, kemudian sujudnya sambil duduk. Yang saya dah tunjuk tadi tu. Ya. Dan tasyahud pun sambil duduk. Tasyahud sambil duduk. Okey. Boleh Bagi yang mampu solat fardu berdiri
Dia ni boleh mampu solat fardu secara berdiri tapi tak melakukannya sambil berdiri, bahkan melakukannya dalam keadaan duduk. Umpamanya solatnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i kerana berdiri salah satu rukun yang macam kita dah baca tadi. Namun menurut mazhab Hanafi, kalau tak mampu untuk sujud maka gugur kewajipan untuk berdiri, maka dia boleh duduk dalam keadaan sujud. Dan kita hari ini memang memakai metod ni dan berpegang atau fik dengan mazhab Hanafi. Jadi tengok pula pesakit yang tidak mampu solat berdiri dan mampu solat duduk. Dia tak mampu langsung solat berdiri. Walaupun kita dah bincang bab ni tadi secara sepintas lalu sebab dah merangkumi. Tapi kita masuk juga bab ni, bab pesakit yang tidak mampu untuk solat secara berdiri langsung tapi dia mampu untuk solat secara duduk. Cara solat dia hendaklah dia mulakan solat dalam keadaan duduk jika tidak mampu dia berdiri. Tak mampu langsung berdiri ni, tak mampu langsung. Macam kat cerita-cerita tadi, dia duduk saja, maka hidup dia memang duduk saja, dia solatlah sambil duduk. Dia mulakan takbiratul ihram sambil duduk. Jika dan sampailah kepada dia dia habis nanti sampai duduklah tu. Tetapi dia kata sebaik-baik duduk adalah duduk di atas lantai, macam mana kita bincangkan tadi. Duduk atas lantai pula, sebaik-baik duduk di atas lantai ialah duduk secara iftirash, duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Itu sebaik-baik duduk di atas lantai. Ya. Jika tidak mampu untuk duduk secara bersila ataupun tak mampu nak bersila, tak boleh nak iftirash. Boleh iftirash, tak boleh bersimpuh dia iftirash dulu. Tak boleh iftirash tawarruk. Duduk tahiyat akhir. Iftirash ni tahiyat awal ataupun duduk antara dua sujud. Kalau dia tak mampu nak duduk keadaan itu, dia boleh duduk tawarruk. Kalau dia tak boleh juga, dia mampu silang kaki gini, silakan. Habis tak boleh juga, dia bersila. Silakan bersila. Dia bersila. Tak boleh juga bersila, maka dia nak duduk ikut kemampuan dia. Okey, boleh Ada orang solat berlunjuk, ya boleh, betul, dibolehkan. Sekiranya kaki dia memang tak boleh lipat langsung dah. Tak langsung memang tak boleh ni. Dia bangun papa. Saya pernah jumpa macam ni. Ketika tu saya tengah belajar tu, satu tempat tu, masya-Allah, orang ni lah. Jadi saya tengok dia berlunjuk sampai awal sampai akhir. Solat tarawih 20 rakaat masa tu. Sebab saya tahu dia punya kaki bersimen dua-dua. Dia tak duduk atas kursi, dia duduk bawah. Baik, bagusnya lah. Masa nak bangun tu, pembantu dia datang angkat dia. Masa orang macam gini, dia tak boleh sujud lah. Kalau satu kelebihan orang duduk solat atas lantai ni, dia boleh sujud. Tapi kalau keadaan dia berlunjuk tadi, tak boleh sujud lah. Okey, boleh. Pun begitu, janganlah kita ambil pelapik pula bantal ke apa ke, sujud atas bantal. Tak boleh lah, jangan buatlah macam tu. Baik, sambung. Pesakit juga boleh solat duduk di atas kursi, katil dan seumpamanya. Kalau ke hospital kan, duduk atas kursi, atas katil kan, so solat atas katil lah. Kalau dia tak mampu berdiri, duduk di birai katil pun dibolehkan. Baik, bab kiblat. Kiblat dekat hospital, kita tak boleh nak tolak katil kita, angkat kiblat. Adab kiblat, angkat adab kiblat, tak boleh. So kita solat di tempat kita tu lah. Solat di tempat kita tu lah. Yang mana boleh, setakat mana boleh tadi tu. Birai katil, kalau kata birai katil tu memang tak ada kiblat, angkat je lah. Maka solatnya sah dan tidak perlu diqadakkan setelah dia sihat. Tak perlu. Tapi kalau kata nak mampu nak cek arah kiblat tadi, dia bersila, okey, boleh. Sebabnya azan. Kak Nur, kita berhenti pukul berapa Kak Nur? 4.30. 4.30 kan? Ni nak terus ke macam mana nak azan ke? Teruskan. Tuan Haji nak solat tu. Teruskan. Okey.
Okey, kita teruskan Teruskan nanti lepas habis tu solatlah. Tapi Tuan Haji nak solat tu. 16 lagi 13 minit. Lagi 13 minit. Macam mana Tuan Haji? Kita sampai 4.30. Okey. العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة والشرب اللهم قام محمد يا أرحم الراحمين. Okey, kita sambung sampai 4.30 sekejap je dan 12 minit je. Baik, bagi tadi pesakit yang duduk yang solat dekat hospital tadi, kalau Kak Zihan cakap, boleh tak kalau kita solat ada kiblat dan kita tahu kiblat dekat mana? Maka bolehlah. Bolehlah. Dia pusing tempat duduk dia je. Dia tak perlu pusing katil kan? Tapi kalau ada yang ada petuka uzur untuk buat macam tu, so dia solatlah mana yang dia boleh. Setakat mana yang dia boleh. Okey, boleh? Okey. Sama ada dia pilih solat atau kata tadi duduk secara berlunjur ataupun berjuntai di birai katil, ataupun dia melipatkan kaki dia duduk istirahat atas katil. So ada banyak caralah yang dia boleh pilih untuk dia solat atas katil tadi tu dekat hospital. Yang tak boleh ialah tak solat. Okey. Ada pun pesakit yang memilih untuk solat di lantai hospital. Satu, pastikan lantai tu memang tak ada najis lah. Tak nampak air najis dia bersih. Okey, solatlah. Yang kita kaji pula ini tadi ni kaji pula tadi orang ni tak apa ada air, orang tadi muk tadi entah bercampur. Bila kaji macam tu tak jadilah. Begitu ya. Baca Fatihah, baca selepas takbiratul ihram macam biasalah ya. Kemudian lakukan sujud, rukuk, sujud macam biasa, dan juga bagi salam ya. Jadi saya rasa yang solat duduk tu saya rasa mungkin tak ada masalah kot sebabnya selalu tengok kan. Jadi kalau orang kata rukuk sikit, kemudian sujud dia lagi bawah lagi. Kalau katakan rukuk dia duduk macam gini kan, saya sebelah sini pula ya, dia rukuk macam gini macam ni kan, dia rukuk. okey, kemudian bila dia sami Allahu liman hamidah kan, Rabbana lakal ham, dia sujud ndaklah dia nampak rendah lagi. Okey ya, okey. So itu kalau solat duduk, sama jugalah macam tadi. Solatlah berdiri. Turun atas lantai lah. Tapi dia tak boleh ni, kena kaki
Dia tak boleh sujud tadi, dia solat berdiri lah. Macam kita ajar tadi tu, yang kita belajar yang awal tadi tu. Sampai akhir lah dia berdiri. Cuma masa dia nak nak tasyahud tu, dia ambil sikit tempat duduk dekat birai katil untuk dia tasyahud. Betul? Ya, boleh. Sebabnya masa tu dia memang kena sandar kan. Dan keadaan dia sakit tu memang dia kena sandar. Boleh isyaratkan kepala. Dia mula-mula isyarat anggota. Kalau kata anggota dia dah tak boleh nak gerak sangat dengan bongkok semua tak boleh. So dia boleh kepala kan. Dia kena isyaratkan kepala tu lah, tunduk ke macam mana tu. Tapi kalau dia punya badan ni memang boleh gerakkan, pakailah yang gerak badan tu. Tak ada masalah. Itu maknanya dia memang tak boleh macam rokok tu lah kan. Dia hanya boleh gini je kan, terlentang je kan. So dia buat macam tu lah. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kan? So Allahu akbar. Dia buat isyarat kepala lah. Macam gitu. Boleh? Tapi kalau dia kata dia nak angkat takbir, dia tadi nak angkat tangan dia, sila kalau dia boleh. Boleh. Ya. Ada orang kan dia sebab tangannya pun tak boleh nak gerak, kan? Kalau dia masa tu kemampuan dia boleh bergerak, tapi kalau doktor pesan ni jangan gerak sangat maknanya doktor dah pesan tak boleh. Kita jangan cakap doktor tu awak gerak je. Masa tu tak boleh. Jangan mudarat, jangan beri mudarat. Wala taqtulu anfusakum. Tak boleh kamu bunuh diri kamu. Maknanya nyawa tu penting, jaga. Doktor dah nasihatkan, ikut. Macam tu. Boleh tak jamak mayat tu? Dia bari terlentar. Okey, benda ni kita dah bincang dalam beberapa siri-siri yang sebelum ni secara online. Memang boleh. Kalau kita talfik kepada mazhab Hambali lah ya. Kalau Syafi'i dia tak ada untuk rusah jamak solat bagi orang sakit ya. Syafi'i rusah solat ni jamak ni hanya untuk orang musafir saja. Dan dia tak bolehlah pakai jamak qasar. Dia kenalah jamak tamam, jamak penuh. 4 zuhur, 4 asar. Dia tak boleh pilih untuk qasarkan. Qasar ni untuk orang musafir sahaja. Boleh Macam yang hospital bukan yang bagi cinta gantung apa semua tu. Boleh sembahyang. Itu pun kita dah bincangkan dalam kuliah siri-siri sebelum ni. Panjang lebar dah. sangat mendalam dah kita bincang. Tapi sebabkan tanya, saya jawab je lah ya. Kalau dia bawa kantong air kencing tu ya, kantong air kencing tu dah memang bukan pada dia kan. Kalau kata nak bersihkan pun boleh dibersihkan. Tapi kalau dah memang dia kat situ sahaja, solatlah ni diri dia. Dia tak bawa air kencing tu sekali dengan dia. Dia kantong tu dah memang dah gantung kat tepi katil tu. So dia solat je lah. Solat je. Dan solat ni tidak perlu diulang. Tapi banyaklah dia punya tu penjelasan tu banyak, panjang lebar. Kita dah khatamkan benda tu. Tapi sebab saya nak jawab ni, saya jawab secara ringkas je lah. Maka boleh dia solat lah. Boleh tak perlu kita nak cabut lah wayar ni. Dia nak solat cabut wayar. Jangan sesekali buat macam tu ya. Gitu. Dia akan membahayakan pesakit. Orang ICU tapi dia sedar lah. Dia sedar kita. Dia tahu siapa datang. Dia dengar kita cakap. Dan dia tahu waktu apa. Dia tahu yang berlaku sekeliling. Tapi dia tak boleh nak reaction balik je kan. Ya. Kita lah yang kena orang datang ni cakap sekarang Zohor nak solat ke? Sedar. Ya. Saya lebih suka kalau orang macam gitu, dia tak boleh communicate dengan kita kan. Kita nampak dia macam diam, macam tidur je kan. Saya suka kita pergi ambil, bila kita ziarah dia, ambilkan dia wuduk. Habis dia akan okey. Dia sangat beza. Reaction dia sangat cepat. Ya. Kita cuba bantu orang yang ketika itu dia dah tak boleh nak bangun kan. So kita lah yang, sebab tu orang Islam
cara menziarah orang yang sakit dia berbeza dengan orang tak Islam. Itulah keindahan Islam tadi tu. Dia ada sesuatu untuk dihadiahkan kepada orang sakit tadi tu. Bukan orang sakit macam gitu kita bawa anggur hadiah dia. Dia makan tak boleh dah. Apa hadiah kita? Hadiah kita kepada dia tadi tu. Dia nak sangat dia diwudukkan, solat. Dengan ICU katanya doktor tak bagi pulang. Betul? Kejap je kan. Kena keluar kan. Faham. Ada ke? Ialah sekadarnya lah yang boleh. Tapi saya pernah ziarah orang nak ICU yang saya ambilkan wuduk. Salah seorangnya Kak Suzi lah. Kak Suzi tu saya wudukkan dia kat dalam ICU. Kalau dia masih ada najis, Tak apa. Tak apa. Jalan. Dia tak boleh. Kita dah tak boleh nak buat lah ICU lah. Tak boleh. Kalau buat biasa ni kita boleh gagah lagi. Kan dia sedar. Dia boleh communicate dengan kita. Tak. Kalau macam gitu dah. Macam tu je. Biarkan. Okey. Boleh? Boleh? Ada yalah itu kalau ikutkan sebenarnya dia tu bukan sedar kan, betul tak? Kita kata dia macam orang tidur lah, macam orang tidur yang tak ada kewajipan pada dia. Orang tidur, kalau dia tidur habis berlalu waktu dia bangun qada lah, itu je. Tapi kita ni sebagai hadiah pada dia, sebab dia ni ni pengalaman ada orang koma dia cerita balik masa nak masuk je waktu zuhur apa semua dia dengar dia kata siapalah nak wudukkan dia. Dia sangat-sangat memerlukan untuk orang wudukkan dia. Dia takut anytime masa tu Allah ambil nyawa dia, satu apa pun tak boleh buat. Jadi sebenarnya kita orang Islam ni dia bukan memahati tapi dia menjiwai sebenarnya. Dia sampai tahap menjiwai ni. Boleh gitu. Kalau ikut atas dasar je dia tak sihat, dia nanti dia bangun dia qada lah. Kita ni lebih kepada tu kata tadi hakikat tu. Dalam sikit gitu tu. Memikir. Habis kalau kita buat Ustazah tak adalah. Kalau kita buat tak adalah jatuh berdosa kita ni, ya. Sebab kita ambil kalau ikut hukum fiqh tadi, dia tu dihukumkan orang seperti orang pengsan ataupun orang tidur. Tapi kalau tak buat pun bukan taklif kita lah. So kita ni saja ambil inisiatif untuk wudukkan dia sebagai hadiah kita kat dia. Macam itu. Boleh ke? Faham tak maksud saya tadi? Jangan kata ini belajar dengan Ustazah ni wajib lah kita wudukkan orang tengah ICU ni. Tolong jangan buat hukum-hukum baru macam tu. Okey. Boleh. Okey. Kemudian dah habis sujud tadi, semua tadi pesakit tadi tu dia bolehlah melakukan tasyahud. Kemudian dia bolehlah bagi salam macam biasa. So habislah ibadah orang sakit tu. Yang duduk atas kursi pun lebih kurang sama juga metod dia. Tadi duduk dekat atas lantai. Yang duduk atas kursi pun lebih kurang sama je metod dia. Tak ada apa berubah. Yang mengiring ni lah dia memilih mengiring ke mana? Ke kiri ataupun ke kanan. Mana selesa yang dia boleh buat. Jangan kita paksa dia mesti ke kanan. Dia boleh pilih untuk dia mengiring ke kanan ataupun ke kiri ikut keselesaan pesakit tadi. Kalau nak mengiring. Kalau tak boleh solat secara terlentang. Macam mana cara dia? Bila dia nak rukuk dia kena tundukkan sikit kepala dia. Masa takbiratul ihram tu dia nak buat macam mana? Bila mulakan takbiratul ihram tadi, kalau dia nak angkat tangan. Kalau dia tak mampu angkat tangan, dia hanya sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Yang angkat tangan tadi tu bukan rukun, tapi menyebut takbiratul ihram Allahu Akbar itulah yang rukun. Itu kena faham. Jangan salah faham ya. Kemudian dia baca Fatihah dan keadaan dia mengiring tadi tapi tangannya boleh qiyam gitu, buatlah macam itu. Bila baca Fatihah dia bolehlah baca surah. Kemudian bila dia nak rukuk dia tundukkan sikit kepala dia. Sikit kemudian bila dia i'tidal dia tegak balik, dia rukuk balik, dia sujud, dia tundukkan lebih sedikit kepala dia ke bawah berbanding dengan rukuk tadi. Sampailah akhirnya macam tu dia buat bila dia nak bila dia nak tahiyat nak duduk tahiyat akhir, dia akan tegak balik dan dia berniat untuk dia tahiyat akhir ataupun tahiyat awal. Dan sampailah dia ulang-ulang tu sampai habis setiap rakaat tadi. Apabila tasyahud tadi dia dah dia dah tegak, badannya tegak, kepala tak perlu dibongkokkan.
kalau apa namanya nak bagi salam, dia boleh menolehkan kepala dia Assalamualaikum warahmatullahi pun okey dah. Tapi kalau tak boleh bagi Assalamualaikum warahmatullahi, setakat mana sahaja kepala dia yang boleh, tu habislah, tak ada masalah dah. Jadi jika pesakit tak mampu nak lakukan semua sekali perbuatan tadi tu, bolehlah dia menggunakan isyarat mata, dah akhir sekali isyarat hati. Solat yang terlentang pun begitu juga. Cuma solat terlentang ni dia boleh, tangannya boleh angkat apa semua tu dia boleh buat. Dia banyak menggunakan apa? Menggunakan mata lah. Bila solat terlentang ni banyak menggunakan mata. Macam ni cara dia. Bila dia angkat takbiratul ihram dan keadaan terlentang tadi, kedua kaki dia ni hendaklah menghadap kiblat. Kan ikutkan kiblat sini kan, so dia terlentang, kaki dia hendaklah menghadap kiblat sini. Macam tu sepatutnya gitu. Tapi kalau katil hospital kan tak boleh kan, so biar je. Dan kepala dia hendaklah disyaratkan angkat tinggi lebih pada kaki. Kepala dia tu, jadi kedudukan kepala hendaklah lebih tinggi pada kaki, dan dan dia boleh nampak kaki dia. Itu syarat dia. Dia boleh nampak kaki dia. Tak mau dia duduk macam gitu flat. Dia kena tinggi. Dia boleh nampak kaki dia. Kemudian dia kata lakukan pergerakan solat tadi menggunakan isyarat kepala lah. Jika tidak mampu nak lakukan apa-apa, pakai kepala, isyarat kepala tak boleh, barulah pakai syarat mata dan juga hati yang last sekali lah. Baik. Bila dia takbiratul ihram, dia kena isyaratkan dengan mata lah. Kalau katakan dia tak boleh nak ni, sebab dia terlentang kan, dia nak macam mana? Takbiratul ihram, dia isyarat dengan mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali. Allahu Akbar. Kalau dia nak angkat tangan, nak angkat tangan boleh? Boleh. Kalau dia tak angkat tangan, tak apa, sebab itu kan rukun. Sebut Allahu Akbar tu rukun. Jadi dia nak bezakan antara satu dengan satu tu, dia kena kelip-kelip mata dia lah. Allahu Akbar. Betul kan? Betul. Bila nak rukuk pun sekali lagi Allahu Akbar. Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dia pakai isyarat mata. Isyarat sujud macam tu juga, isyarat mata juga gitu. Dia kena apa? Kelopak matanya kena jatuhkan. Baik. Dia ada masuk sikit perbincangan tentang jamak ataupun menghimpunkan solat. Bagi tadi yang tanya tadi ya, pesakit yang menanggung kesakitan yang agak berat dan menghadapi kesulitan untuk solat setiap solat fardu pada waktunya, diharuskan untuk menjamakkan solat dia. Yang ni bab jamak dalam solat ni apa nama, tak banyak lah. Nak habiskan hari ni ke bab jamak ni, ataupun nak sambung tu episod satu lagi, Kak Noh? Ya, 4.30 dah. Okey. So bab menghimpunkan ataupun menjamakkan solat untuk pesakit ini, yang pesakit yang menghadapi sakit yang agak kronik dan berat, ya. So kita akan sambung pada episod yang seterusnya lah. So yang ni kita berhenti pada setakat ini, praktikal kepada pesakit yang hanya boleh solat duduk, baring, mengiring dan terlentang tadi tu. So saya harap semuanya dapat input lah, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Kita tangguh kita punya bacaan ilmu kita dengan bacaan doa sikit. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilahi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtamas 'ala mahabbatik wa la taqas 'ala ta'atik wa tawahadas 'ala da'watik wa ta'ahadas 'ala nusrati syari'atik fawathikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa adiha subulaha wa mla'aha bi nurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaika wa ahya bi ma'rifatik wa amisa 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.